Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita sambung pada ayat 7 tadi. Laqad masa ayat 7 kata Allah, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Kata Allah SWT, sesungguhnya dalam kisah Yusuf ini, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingin mengetahui. Kalau lil sa'ilin, bagi orang-orang yang bertanya. Maksudnya bagi orang pertama, maksudnya orang yang nak mengetahui kebenaran lah. Jadi siapa yang dapat mengambil manfaat daripada kisah Nabi Allah Yusuf ni, kisah Nabi Yusuf ini ialah untuk orang-orang yang hendak mengetahui sahaja. Jadi dia ada rules je untuk kita mendapat ibrah, mendapat manfaat daripada ayat Quran, ialah kita kena ada kehendak. Begitu juga dengan cahaya hidayah daripada Allah Taala. Ada keadaan selalunya untuk mendapat hidayah Allah SWT ialah kita mesti ada kehendak. Sebab tu 17 kali dalam diabadikan ayat ihdinas siratal mustaqim tu dalam Al-Fatihah setiap kali kita solat. Supaya apa? Supaya kita minta kepada Allah taufik dan hidayah. Pertama, kita mohon kepada Allah hidayah. Kedua, kita mohon Allah taufik. Apa tu taufik? Untuk kita berterusan dalam Islam, untuk kita mendapat ajaran Islam yang sebenar, yang apa yang Allah mahu sebenarnya dalam amal ibadat kita. Dalam cara kita meniti kehidupan ni, apa sebenarnya yang Allah mahu, maka Allah kata apa? Kisah ini, kisah Nabi Yusuf ini hanya akan didapatkan, hanya akan memberi manfaat kepada orang-orang yang bertanya. Yakni maksudnya yang orang yang hendak mengetahuilah, yang dia berminat untuk mengetahui. So tadi kita dah cerita apa? Mimpi, antara takwil mimpi Nabi Yaqub ni, Nabi Yaqub sendiri mungkin tak tahu apa sebenarnya yang akan berlaku, tapi Nabi Yaqub tahu ini adalah mimpi pertanda yang baik. So dari sini, inilah sebenarnya yang boleh barangkali inilah yang menyebabkan Nabi Yaqub masih survive lagi menghadapi orang kata apa, kerenah anak-anak dia, kerenah abang-abang Nabi Yusuf ni. Bagaimana dia boleh terus percaya bahawa Nabi Yusuf ni hidup, boleh barangkali kerana mimpi ni lah. Sebab dia tahu mimpi ni adalah satu tanda kenabian. Dan dia bagi seorang Nabi Allah, dia tahu berdasarkan pengalaman dan keimanan dia, kepercayaan dia, bahawa Allah tidak akan pernah berbohong. Jadi barangkali itulah yang menyebabkan timbulnya kekuatan daripada Nabi Yaqub untuk tidak bersangka buruk kepada Allah SWT. Tidak pernah terlintas dalam diri dia yang mengatakan bahawa Yusuf itu telah mati. Bukan dia hendak menidakkan takdir, bukan dia kata hendak melawan takdir, tapi bagi dia takdir itu ialah Nabi Yusuf mesti hidup untuk merealisasikan mimpi ni. Itu dia. Macam cerita Kung Fu Panda kan, dia mesti jadi Dragon Warrior, no matter what. Tak kisahlah panda apa panda lah, nak macam mana dia dah tunjuk macam tu, tak sesilap apa kan. Apa penyu tu. Jadi takdir dia, kadang dan kadang sini lah, takdir dia Yusuf mesti. Ini juga sebagai petanda bahawa Nabi Muhammad dia akan berjaya lah, dakwah dia akan berjaya sebab dia Nabi terakhir. Ini sebagai pujukan kepada Nabi, sebagai dorongan, orang kata dorongan kepada Nabi Muhammad SAW bahawa dia pun akan berjaya seperti mana Nabi Yusuf akan berjaya. Dan Nabi Yusuf juga akan diusir daripada kampung dia, bukan diusir, dibuang pun. Dan Nabi Muhammad juga selepas ini dia akan diusir. Seperti mana Warakah bin Nawfal telah menyatakan kepada Nabi sebelum ni, pada awal-awal dalam hadis Nabi riwayat Bukhari itu, dia bagi tahu bahawa kau akan diusir. Aku akan bantu kau ketika kau diusir kelak oleh kaum. Kemudian Nabi Muhammad kata, adakah aku akan diusir oleh kaumku sendiri? Ya, itulah sunatullah perjuangan. Seperti mana Nabi-Nabi terdahulu ni, mereka kebanyakannya, kalau kita tengok Nabi-Nabi besar, dia terpaksa keluar daripada negeri dia baru dia boleh berjaya. Contoh siapa? Nabi Ibrahim keluar daripada negeri dia sebab bapak dia penyembah berhala, setengah kata bapak saudara.
Okey, siapa lagi? Nabi Nuh, sebab dia kapal dia tenggelam, so dia keluar agaklah, dikatakan keluar lah dari tempat dia. Tapi mungkin tu tak tepat. Tapi siapa lagi yang keluar? Nabi Musa. Nabi Musa pun keluar daripada negeri dia sebab dia terbunuh. Ni, kadang-kadang kita lihat satu cara mungkin untuk kita berjaya, kadang-kadang mungkin kita tak boleh duduk satu tempat saja. Kadang-kadang kita lihat mungkin juga bukan tempat, atau mungkin Allah nak tunjuk kepada kita, kadang-kadang satu usaha kita tu yang sama tu, mungkin kita kena tukar cara lain sikit kot, baru dia akan bertepatan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ada orang dia terpaksa tukar sikit, ada orang kadang-kadang dia terpaksa berhenti belajar sikit, baru dia boleh sambung belajar balik ke tempat lain ke, Wallahualam. Sebab kadang-kadang tengok dalam hadis pula, orang yang nak bunuh sampai 100 orang pun, dia diperintahkan, dinasihatkan oleh orang yang kata boleh bertaubat tu untuk keluar daripada tempat dia, supaya dia boleh memulakan kehidupan dia yang baru. Kadang-kadang ada jenis orang, dia kita anggap dia tak boleh nak survive, kita anggap dia tak boleh nak berjaya, sebab kadang-kadang dia masuk salah area sebenarnya. Mungkin dia belajar salah, benda tu bukan untuk dia sebenarnya. Mungkin dia kena pergi tukar sikit dia punya style, mungkin dengan itu dia boleh pergi lebih baik. Ada orang dia terpaksa tukar subjek ke, tukar course ke, whatever lah. Dia kena tukar, ataupun dia tukar tempat kerja ke, dia kena buat something different. Mungkin itu sebenarnya kadang-kadang dia kena ikhtiar lah. Seperti mana kita tengok Nabi Allah Muhammad SAW nanti dia pergi Taif pun. Bahkan sahabat-sahabat pun sebelum ni dia berhijrah pun, sebelum ke Mekah tu, dia ke mana? Sebelum ke Yathrib tu, ke Madinah, dia ke Habsyah kan. Dan di tempat di mana dia jumpa dengan Raja Najasyi tu, maksudnya cuba kepada teknik-teknik yang baru. Begitulah juga Nabi Allah Yusuf ni, kalaulah Allah takdirkan Nabi Allah Yusuf ni kekal di Palestin, di Kanaan ni, mungkin dia sah taraf tu lah, ujian yang lain lah. Mungkin dia tak akan jadi apa-apa pun, dia tak akan jadi raja dia, duduklah dengan abang-abang dia, menghadapi masalah dengan abang-abang dia. Mungkin abang-abang dia akan menghalang ketumbesaran dia. So adanya penghalang di situ, maka Allah hilangkan penghalang ni. Allah bagi dia dalam usia yang sangat kecil, mungkin dalam keadaan 5, 6, 7, 8, 9 tahun atau 10 tahun mungkin, dalam keadaan yang kanak-kanak, terpaksa keluar daripada negeri sendiri dan pergi berduduk kat tempat orang Mesir, satu tempat yang asing, bukan datang daripada kalangan mereka sendiri. Nabi Yusuf ni Bani Israel. Nantilah kita tengok hijrah. Kenapa kita tengok zaman Nabi Musa ni ramai yang Bani Israel, start daripada Nabi Yusuf ni. Nanti Nabi Yusuf akan bawa semua Bani Israel ni berpindah ke Mesir. Itu startnya sejarah mengapa Bani Israel berada di Mesir. Sedangkan asalnya Nabi Yaqub ni dikatakan berada di Palestin, Kanaan. Di kampung halaman dia asalnya di Palestin. Maka sesungguhnya dalam kisah Yusuf dan Sarah terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang ingin mengetahui, yakni orang yang lisailin. Ayat maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah lah, pengajaran-pengajaran yang Allah hendak sampaikan kepada kita. Maka Allah kata sambung ayat 8, iz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yakni Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kitalah golongan. Dia kata apa? Padahal kita adalah golongan, yakni golongan yang kuat lah. Sesungguhnya ayah kita dalam kesesatan yang nyata. Kalau dolal ni maksudnya sesat. Bapak kita ni sesat ni, bukan sesat dari segi akidah, sesat daripada segi pentadbiran. Maka di sini pun kadang-kadang kita lihat bahawa ada juga setengah penceramah yang kadang-kadang terbawa-bawa dengan perkataan abang Yusuf ni. Maksud kita sendiri terpengaruh dengan watak ni, watak dia yang antagonis ni, watak mereka yang jahat ni. Mereka menuduh bapa mereka yang Nabi ni sebagai orang yang sesat. Sebab apa sesat? Sebab dia bagi perhatian kepada Yusuf dan adik bongsu dia. Sebab tu kita pelik. Seorang yang sudah berusia, seorang yang berumur, ada 11 adik-beradik, maknanya sulung, could be mereka ni orang-orang yang sudah dewasa, 40, 30 mungkin. Maksudnya anak tu 11 kan. Kalau bahasa Melayu dia bagi buang sayur lah. Ini anak-anak bongsu. Yang dua yang terakhir ni bongsu sangat lah.
Bongsu betul. Jadi pelik. Sepatutnya dah umur besar-besar tak cemburu lah. Patutnya mereka lah menumpahkan kasih sayang kepada adik dia pula. Tapi jadi pelik, dia rasa macam ayah dia tak cukup bagi kasih sayang. Sedangkan itu normal dalam mana masyarakat pun. Yang besar diberi kepercayaan, yang kecil diberi diberi kasih sayang. Dia jadi masalah bila manusia tak boleh nak membesar, bila mak ayah dia tak bagi dia kepercayaan sampai besar, umur 21, 22 masih buat macam kecil lagi. Panggil adik tu sudahlah, tak apalah. Kan? Dia buat macam seolah-olah anak bongsu selama-lamanya. Jadi itu bukan cara kita membesarkan anak-anak. Sebab tu kata ulama, dia bukan kata Nabi lah, kata ulama, kecil tu dia bagi kasih sayang. Dah besar sikit remaja tu buat jadi kawan kan. Ya, bila dah dewasa tu kita bagi dia kepercayaan kan. Cara kita berinteraksi dengan anak tu berbeza. Supaya apa? Menaikkan, membina karakter dalam diri anak-anak tu sendiri. So betul lah Nabi Yaakob buat ni bukan satu benda yang salah. Kecil bagi anak-anak. Bahkan abang-abang dia ni barangkali dah melalui dah pun zaman itu. Sebab tu dia rasa rindu ke apa masalah. Mungkin tidak berkembang dia punya cara pemikiran. Sebab tu kalau nak berubah, kalau setengah orang kata nak berubah, dia kena berubah sebelum umur dia 40 lah. Kalau umur dia 40 dia tak berubah, selalunya dia akan carry apa saja perangai yang dia bawa dah. Dia akan susah untuk berubah. So kita orang kata life side 40 tu, kata apa? Betul lah tu kot. So Nabi pun sendiri dia jadi Nabi dalam lingkungan umur 40-an. Sebab apa? Dia tempoh kematangan lah. Sama ada tempoh matang ataupun tempoh tu dia akan bawa lah ketidakmatangan dia terus sampai dia tu tua. Itu yang berlaku agaknya ke dalam abang-abang Nabi Yusuf ni. Dia jadi macam tu. Sama ada terlampau manja ke, terlampau apa ke, atau atas rasa cemburu lah. Manusia tu dia ada sifat cemburu. Kita tengok sampai sekarang pun orang bergaduh adik-beradik ni besar dalam masyarakat kita pun. Besar. Berebut harta, tak bertegur kakak dan adik, bergaduh kakak dan adik. Bergaduh tu biasa. Cemburu apa tu kata, merajuk-merajuk tu biasa, saya pun biasa buat. Tapi bila kita terlampau rapat dia akan bergaduh. Tapi jangan sampai membenci. Tapi itu berlaku. Kadang-kadang kita tengok berebut harta tu, itu sangat besar. Sampai ke tak bertegur siapa, sampaikan tuduh kakak sendiri nak ambil harta, sampai dia berlaku dalam masyarakat mana pun. Tak kira keluarga siapa dia. Dan itu yang Allah nak paparkan. Dia berlaku sendiri pun dalam keluarga Nabi itu sendiri. Dalam keluarga yang sangat baik, yang dibesarkan dengan didikan agama yang cukup, yang dibesarkan melalui wahyu pun, dia masih lagi ada masalah tu. Allah cerita pembunuhan pertama pun berlaku dengan adik-beradik juga. So besarnya impact adik-beradik tu. Jadi Allah bagi satu ayat ni, mereka rasa cemburu, mereka jealous, tak tahu macam mana boleh jadi. Dia kata isqalu la Yusuf, benar-benar Yusuf dan saudaranya ni lebih dicintai oleh bapak dia. Pasal kita yang bagi kuat, kita yang bagi sumber kewangan, kita yang cari makan semua, kita yang tolong keluarga, tapi perhatian diberi lebih kepada si anak yang namanya Yusuf dan adik dia itulah Bunyamin. Jealous lah. Jealous ni satu perkara yang pelik lah. Dia boleh berlaku. Kat siapa-siapa. Kadang-kadang kita pun ada adik-beradik pun tak ramai pun kita rasa mak memang lebih ke ni sikit. Kita ada sebut pun kadang-kadang. Tapi tak sampai lah nak buang adik kita dalam telaga kan. Paling-paling kurung dalam mari je. Macam saya tak boleh, dia kecil lagi dan besar dia saya dah. Gagal untuk melakukan apa-apa kita hadap dia. Okey. So inna abana la fi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kita sungguh dalam kekeliruan ataupun kesesatan yang nyata. Sebab apa? Mencintai adik kita ni lebih. Maka syaitan pun ambil peluang lah. Sebab kita tahu tadi Yaakob pun kata syaitan, walaupun tak ceritakan, kita tahu bisikan itu datang daripada syaitan, sampai mereka terfikir untuk buat luar daripada kemanusiaan itu sendiri. Biasa orang jealous dengan adik-adik ni sikit-sikit dah lah, jentik-jentik telinga, bapak tak nampak sekeh sekali. Saya tengok anak-anak sepupu saya, yang kakak dia tu tengok adik kacau dia sekeh sekali, bapak tak nampak. Lepas tu yang adik tu melawan, bapak dah nampak adik dia melawan dia. Dia tak nampak yang sekeh tu. Dia dah cover elok. Kenapa pukul kakak tak pasal-pasal ni? Padahal saya nampak memang kakak dia sekeh dia. Yang tu je lah. Sakat itu lah kita nampak pun. Tapi tak dah sampai dekat ni. Apa yang mereka terfikir lah sampai uqtulu, kamu bunuhlah Yusuf, awit tarahuhu ardai yakhlu lakum wajhu abikum
wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dia kata apa? Bunuhlah Yusuf. Kita bunuh dia. Atau apa? Atau buanglah dia ke satu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu kamu jadi orang yang baik. Ini dia punya plan. Plan dia sangat murni. Ini menunjukkan dia dibesarkan dalam keluarga yang baik. Dan itu juga berlaku pada kita. Tak apalah sekali ni je aku ambil rasuah. Tak apalah sekali ni je aku buat maksiat. Sekali lepas ni aku taubat dah. Tak apa. Itu berlaku dalam masyarakat. Kita kata tak apalah, ini bukan menyebabkan akidah pun. Tak apa, ini fiqah. Kita buat benda ni tak apa. Sedangkan kita ambil harta, kita buat satu benda yang besar. Satu perkara, satu langkah yang kita buat, memang Allah boleh ampunkan kita. Tapi apa? Tapi dia menimbulkan impact yang besar lah. Satu benda yang kita buat, kita sebagai orang dewasa, apa yang kita buat pasti akan ada dia punya impact dia lah. Ditangkap polis ke apa ke semua, dihukum ke apa. Kita tak boleh kata sekarang saya dah bertaubat. Tak ada. Dia tak jadi macam tu. Kan ada baru ni masuk paper kan, dia satu keluarga curi make up ke apa benda. Kemudian mereka pulang kan. Tapi masih lagi dikenakan hukuman undang-undang lah. Sebab dia tak, it doesn't work that bukan macam zaman dulu pulang habis settle masalah, tak. Jadi apa saja yang kita buat pasti akan ada pertanggungjawaban dia, akibat dia. So dia kata apa? Bunuhlah Yusuf. Buanglah dia ke satu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu jadi orang yang baik. Sebenarnya lepas ni kita jadi orang saleh lah. Sebab penghalang kita adalah siapa? Yusuf. Kita tak baik ni sebab apa? Bukan sebab kita ni baik sebenarnya. Sebelum Yusuf lahir kita ni sangat baik. Kita tak pernah hadapi masalah. Itu kalau saya buat movie, saya tambah lagi dialog tu panjang. Tapi setelah Yusuf ada, Yusuflah penghalang untuk kita mendapat kebaikan. Yusuf. So kenapa apa? Get rid of Yusuf. Tapi Allah punya plan lain pula. Korang lah sebenarnya yang akan menghalang Yusuf dia boleh naik. So aku bawa Yusuf ni keluar lah, dia hidup bersih. Kalau korang ada, Yusuf tak akan berkembang. Tapi bagi mereka, Yusuf adalah penghalang untuk mereka mendapat kasih sayang. Ya Allah, tua-tua dah nak bapak dukung lagi. Tak tahu kematangan tu dekat mana. Kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi mereka kata mereka nak bunuh, dia cadangan. Sebuah meeting lah. Nak buat kat adik ni, bunuh. Kita baling-baling, kita kata kita jentik telinga dia lah. Tapi dia bunuh atau buang. Supaya apa? Nanti ayah dia akan sayang dia lah. Dia punya plan. Dia rasa plan tu akan berjaya lah. Sangat keanak-anakan. Kemudian kamu akan jadi orang baik. Tapi ada orang yang dia dalam keluarga, kalau dalam Israeliat dia panjang kan. Dia ni Yudais lah apa semua panjang. Tapi dapat agak kontradik lah. Nampak dia ni nampak macam baik, tapi dalam at the same time dia ni minum arak lah, buat benda-benda yang pelik-pelik semua. Tapi kalau kita tengok dalam animation yang Arab tu buat pun sama. Dia ni yang sentiasa mempertahankan Nabi Yusuf apa semua. Dia nanti dia nanti bergaduh, dia tak nak bagi Nabi Yusuf buang dan pergi. Tapi hakikat sebenar kita tengok, sebenarnya mereka adalah sama saja. Semua nak bunuh Yusuf, semua nak buang Yusuf. Cuma ada yang rasa macam tak payah bunuh awet. Biasalah orang jahat pun bukan semua orang boleh bunuh orang. Dia main judi pun bukan dia nak bunuh orang. Bukan semua orang ada orang kata kecenderungan, kekuatan diri. Siapa yang pernah membunuh orang, mimpi dia dia punya tidur pun tak lena dah. Tanyalah, berbuallah kepada siapa polis sekalipun yang pernah bunuh orang, dia kata mimpi dia tak sama. Walaupun apa yang dia buat tu betul pun. Sebab apa? Dia pernah menumpahkan darah orang lain. Sebab bukan benda yang senang. Macam sahabat Nabi lain. Pasal dia perang kerana Allah SWT. Apa yang dia buat tu confirm betul. Macam kita menjadi polis ke tembak orang, mungkin apa yang kita tembak tu salah pun. Mungkin apa yang kita nampak di depan yang dia sedang buat tu, mungkin benda tu tak betul pun. Jadi dia mengganggu mimpi pun. Habis kita start bunuh orang, kalau orang tu dia pakai tangan pun, dia akan, kalau tengok dalam movie kan, dia rasa macam bau darah kat dalam ni. Kemudian dia akan dapat bisikan-bisikan, dia terus membunuh, dia jadi habit pula kan. Hidup dia tak senang. Jadi orang ni dia kata apa? Jangan. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqitahu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin. Dia ni bunyi macam bijak sikit lah. Bunyi macam orang yang baik, tapi sebenarnya sama je pun. Ada dalam komplot tu juga. Salah seorang antara mereka kata, jangan kamu bunuh Yusuf. Lihatlah, janganlah sampai bunuh. Dia kata, masuklah saja dia ke dasar
telaga atau perigilah agar dia dipungut oleh sayyarah. Sayyarah dalam bahasa Arab ni kenderaan. Macam mana kereta nak kutip dia? Maksudnya orang zaman dulu dia ada musafir, orang kawasan pedagang ke apa yang lalu, so buanglah dalam telaga. Kok ada orang nak ambil dia, biarlah bawa jauh dari sini. So kalau nak buat jugalah, dia kata jika apa, in kuntum fa'ilin, kalau kamu betul-betul nak lakukan. Kalau kamu nak buat. So apa mereka kata? Allah cut scene tu, kalau kita buat dalam movie, cut scene tu biasa. Tengah bawa jangan pun dah tahu dah dekat depan sana pula. Macam tu. Sebab tu Allah kata kisah Nabi Yusuf ni, kalau kita lihat dengan kalau kita visualize, sebenarnya teknik dia digunakan dalam mana-mana buku pun. Bahkan kalau kita tengok Puan Ainun, kata silap PTS tu, dia buat satu buku yang mengatakan teknik penceritaan Nabi Yusuf. Dia punya kamera tu, angle dia berbeza-beza. Kalau kita tengok mana-mana series sampai sekarang pun, Hollywood buat benda yang sama. Kadang-kadang flashback lah, kadang kat sini tengah cakap, apa kata kita apa kata kamu beritahu ke ayah kamu, nanti kan ada ayah kamu bahawa sekian, tiba-tiba dia pun cakap depan ayah dia dah. Ataupun kadang-kadang bagi tahu ayah kamu, dia pun dah bagi tahu apa benda yang dia nak cakap. Kamera angle tu very fast lah. Sekarang kat sini, kadang kat penjara, kadang-kadang balik kat sini, pergi balik kat sana. Dekat scene, terus sampai kepada scene. Dia tak bagi tahu pun apa yang nak buat, so dia tak spoil lah. Kalau kita orang yang membaca Quran, kita datang dalam keadaan memang tak pernah baca Quran, kita tak pernah dengar pun cerita ni sebelum ni, kita akan rasa seronok. Sebab apa? Dia kata kat sini, bunuh Yusuf, dah tahu buanglah dia ke satu tempat kapatan tu. Dia kata apa? Jangan kamu lepas tu dia kata apa? Jangan kamu bunuh Yusuf, masuk dalam telaga. Lepas tu baru dia cakap kat ayah dia. Ada kronologi di situ. Okey, dia kata utulu Yusuf awi tarhuhu ardai yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. So dia kata bunuh atau Yusuf, atau buang di satu tempat agar perhatian ayah tumpah kepadamu, dan setelahmu kamu jadi orang yang baik. Maka ada satu orang kata apa? Jangan kamu bunuh Yusuf, tapi masukkan saja dia ke dasar telaga agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak lakukan juga. Tak ada pun nampak keputusan yang mana pun. Dia kata kalau nak buat, jangan bunuh. Tapi tiba-tiba dia sampai kepada scene di mana apa? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Terus sampai kepada sini, kata mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tak percaya kami terhadap Yusuf? Kita dah tahu apa argumen yang dah berlaku, ataupun seolah-olah cakap ke ayah dia masa dia pujuk, dia kata ayah mesti takkan percaya kat kami lagi. Dia terus buat tu penuduhan sahaja, ataupun dah ada kuara, dah minta apa, tapi Allah cut scene tu. Scene tu tak penting lah. Sampai terus kepada, rupanya kita dapat tahulah bahawa mereka ni nanti nak bawa Yusuf ni keluar. Dalam sini juga ada hukum, di sini dia ada hukum apa, dia panggil apa, hukum ishmam kan. Kita muncungkan mulut tapi tak berbunyi. Ayat asas sepatutnya bunyi la ta'mannu kan. Dia mesti ada perkataan kau tidak mempercayai, sepatutnya ada waw kat situ tapi dihilangkan, dia jadi la ta'manna. Sepatutnya la ta'manuna. Kenapa kau tak mempercayai kami? Sepatutnya ada waw kat situ tapi dihilangkan. Wallahu alam, tak tahu kenapa ni hukum tajwid. Cuma saya dengar dalam yang apa tu, Ustaz Rizal punya seminar tu, dia kata mungkin itu penangan dia. Dia kata ada ulama yang berpendapat kata kita baca tu la ta'manna, seolah-olah kita muncung kat abang dia. Buat dah hal lah kau ni. Seolah-olah. Itu pun ada pandangan begitu. Sebab bila baca ni dia muncungkan tu ishmam tu, tapi nun tu tak berbunyi lah. La ta'man. Dia bunyi saja. Dia muncungkan saja. Wow tu tak berbunyi. La ta'man. Nah, kenapa kau tak mempercayai kami atas Yusuf? Wa inna lahu lanasihun. Sepadahal sesungguhnya kami ni baginya adalah orang-orang yang menguruskan kebaikan. Kau tak nampak tak kami sentiasa menyayangi adik kami Yusuf ni. So Allah seolah-olah nak bagi tahu kat kita bahawa mereka ni sedang memujuk ayahnya. Dia quarrel dengan ayah dia. Dia bergaduh dengan ayah dia, dan dia menuduh ayah dia tidak mempercayai Yusuf.
So apa yang mereka buat di sini, mereka bagi tahu Arsil, tadi kita tak tahu pun mereka nak buang ke mereka bunuh. Di sini baru kita tahu bahawa mereka sebenarnya mereka mencadang untuk membawa Yusuf keluar. Kita sebenarnya masih tak tahu lagi mereka nak bawa keluar untuk bunuh ke nak buang dan pergi. Kita tak tahu lagi. Dia cuma kata arsilhu ma'ana, biarkanlah dia bersama kami ghadan. Kalau ghadan ni maksudnya apa? Esok. Tapi biasanya dalam bahasa Arab bila kata ghadan, dia biasanya esok pagi. Ghadan. Dia membawa kepada impak esok pagi. Boleh jadi tengah hari ke tidak, tapi kalau dalam konteks ayat surah Yusuf ni, dia akan keluar waktu pagi lah. Sebab nanti dia akan jadi lebih dramatik. Sebab nanti dia akan pulang pada waktu malam, senja. Dicerita dalam Quran dia keluar waktu senja. So keluar dalam keadaan penuh keceriaan, tapi balik dalam keadaan penuh kesedihan. Dia sangat impact yang hebat dalam Hollywood, dalam movie, sinema, dalam cara kita membuat cerita dia menarik. Kalau kita tengok zaman-zaman dulu pun, kalau lawan-lawan gaduh-gaduh ke apa, ada hujan. Yang Hollywood tak buat, Hollywood membuat. Kita ingat cerita drama Melayu dia buat, Hindustan dia buat kan. Apalah, nangis-nangis je hujan tiba-tiba kilat. Cerita Ninja Turtle pun buat macam tu. Raphael gaduh dengan Michelangelo dalam hujan. Yang animation dia. Sebab adanya apa? Dia punya grafik tu. Dia punya cara teknik tu. So Allah tunjuk kat sini, dia keluar waktu subuh. Keluar riang. Yusuf pun agaknya happy lah. Tak pernah ajak keluar kan. Happy, abang-abang aku dah sayang kat aku dah. Kan? Budak kecil. So mengapa kau tak percaya kami tu? So pada semua kami semua menginginkan kebaikan. So biarlah dia pergi bersama kami esok. Untuk apa? Wa yal'ab. Untuk apa? Yarta' wa yal'ab. Agar dia bersenang-senang dan bermain-main. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami baginya sungguhnya akan menjaga. So dia kata apa? Biarlah dia pergi bersama kami esok pagi, agar dia senang lenang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. So bila dah cakap macam ni, Nabi Yaqub dah tahu apa yang akan berlaku. Dan dia tahu tidak ada apa yang dapat melawan ketentuan takdir. Dia tak boleh cakap jangan bawa Yusuf, korang pun nak bunuh Yusuf apa ni. Tak. Bapak kita mungkin buat macam tu lah, ni tak buat. Sebab apa? Nampak sangat bapak dia ni, dia tahu cara untuk menguruskan anak-anak dia. Maksudnya dia tak boleh buat macam tu lah. Kalau dia buat macam tu, kemungkinan akan jadi worse lah. Kita tengok bila anak hilang pun, dia tak mengamuk ke, dia tak suruh cari ke apa, bukti ke apa, dia pun tak keluar pergi cari ke. Sebab ada benda yang dia tahu yang ini, soal macam ni, dia ada cara dia mendidik anak-anak dia. Ada benda yang luar daripada kawalan dia. So dia kata apa? Tak adalah tiba drama nanti kan, menjegit-jegit, marah anak lempar, anak pun halau keluar apa. So apa Yaakob tak buat macam tu? Sebab selalunya kita dalam keluarga kita, selalunya kita membuatkan benda jadi teruk. Yang masalahnya seorang saja yang hilang, akhirnya akan membawa kepada kemudaratan kepada keluarga. So keluarga jadi hancur just kerana satu masalah saja. So Yaakob dia tak buat macam tu. Dia tahu macam mana nak handle situasi. Cuma dia kata apa? Dia kata apa? Qala inni la yahzununi tazhabu bih. Dia kata, Yaakob kata, sungguhnya pemeganmu bersama Yusuf sangat menyedihkanku. Dia kata sedih lah. Sebab budak kecil kan, takut dia ni tak jaga diri ke, hilang ke apa. Biasalah, kecil-kecil kita tak bagi dia jaga keluar sangat dengan ni, selalu dengan mak ayah saja. Sakat anak yang baru dah jam 6, jam 4 tak bagilah budak 3 tahun, 2 tahun ni. Takut dia beli aiskrim ke, hilang ke kan. Jadi tak bagi. Tapi masalahnya abang-abang ni dah besar. So ada ketidakpercayaan kepada Yaakob sebab dia nampak melalui cara ni. Sebelum ni tak pernah bawa keluar. Cara kita tengok dia pun tahu this is the first time. Sebab dia minta ke ayah dia. Kalau lah selalu bawa, tak payah minta lah, gendong tu hilang lah. Tapi ini tak. Ini dia minta. Berlaku pula orang kata perbincangan pula, dialog, boleh ke tak bawa keluar. Kita bawa adik kita keluar macam tu je. Pergi depan tu dia beli aiskrim, tak ada tiba-tiba ayah boleh kat saya membawa anak si adik ini pergi membeli aiskrim. Kita pun risau, apa kau nak buat apa adik ni. Dia rasa macam tu. So dia kata, semua pembagianmu bersama Yusuf sangat menyedihkan aku. Yang ini menarik. Dia kata, wa akhafu ayyakulahu zib.
Apa? Aku takut ia akan dimakan serigala itu. Azib. Ini menarik. Dia punya kajian daripada apa? Dari segi lurah tu. Kalau tidak kita tak, kadang-kadang kita kalau selama ni kita baca macam tak ada apalah. Serigala kan. Tapi bukan sebarang serigala. Nabi Yaqub kata serigala itu. Soalan dia, siapakah serigala itu? Kan? Azib, bila kata azib the wolf, dia kata azib. Kalau perasan kan ada alif lam. Tak boleh padam. Azib apa? Dia ada the. Kalau English kata the wolf kan. So menarik sebab bila seorang Nabi, dia tak akan buat tuduhan, dia tak akan bercakap bohong. So apa yang dia cakap itu benar. Dia kata apa? Sebab dia bukan tak nak apa tu Yusuf pergi sebab takut dimakan serigala. Dia takut serigala tu. Aku takut nanti serigala tu. Itu dia penggunaan bahasa pun mengatakan bahawa apa? Ayak kulahu ni serigala tu. Berapa orang serigala? 11 orang. Dia takut, aku takut kau orang ni kau orang ni serigala. Kita kan ada bapa darat, bapa ni macam itulah. Dia tengah bercakap benar sebenarnya, dan dia sedang membuat apa supaya abang-abang ni terfikirlah. Kalau orang yang kata orang bapak perasan ni, kita tak boleh buat hari ni, ketangguh sikit ke? Tapi tak. Yang peliknya mereka akan ambil kata-kata Nabi Yaqub ni, hak ni lah yang dia akan guna. Nampak sangat tidak profesional orang jahat ni. Biasanya orang profesional, kalau dah dituduh benda tu, kita tak buat lah, kita guna teknik lain lah. Tapi tak, teknik itulah yang dia pakai. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, itulah teknik yang dia gunakan untuk yang dicadangkan oleh ayah dia tu. Nampak sangat tidak profesional. So Nabi Allah Yaqub kata apa? Aku khawatir nanti dia akan diterkam, yaqulahu, akan dimakan sebenarnya, azibbu, the wolf lah, serigala itu, wa antum anhu ghafilun, dan kamu terhadapnya orang-orang yang lalai. Ini antara double meaning dalam Al-Quran. Kadang-kadang benda tu sikit saja, hanya sekadar alif lam saja, dia boleh membawa kepada penafsiran yang berbeza. Ini cuma anggapan sajalah. Ini Ustaz Rizal dia bawa pendapat ni. Ini antara anggapan dia, pandangan dia, mengatakan bahawa adanya pendapat yang mengatakan sebenarnya Nabi Yaqub sedang merujuk kepada anak-anak dia yang 11 orang tu. 11 orang 10 orang 11 orang abang. 11 orang lah. Anak-anak dia. Tak termasuk Bunyamin tu lah. Kalau 10 orang lah rasanya. Tak termasuk Bunyamin tu. Jadi, tapi malangnya mesej itu tidak sampai. Mesej itu ya. Kan dia kata sebenarnya dia mencumuri adik dia lah. Ya. Ya. Yusuf saja. Itu menarik juga. Ada juga orang pernah tanya sebelum ni, apa jadi dengan Bunyamin? Sedangkan bila kita lihat kepada cerita, bila Yusuf berjumpa dengan apa tu Bunyamin, dikatakan nama Bunyamin, Yusuf berkata Allah saja yang tahu apa penderitaan yang telah dilalui oleh kamu, tapi Allah tak cerita. Allah tak cerita apa yang berlaku. Maksudnya dia pun kena mental torture juga lah. Mungkin kena bully ke apa semua. Cumanya fokusnya sekarang kepada Yusuf. Mungkin Yusuf dah kecil, adik dia sangat kecil dan mustahil untuk bawa bermain. Mungkin sebab tak diceritakan pun Yusuf Bunyamin ni bercakap ke apa. Kita pun tak tahu umur Bunyamin ni berapa. Ketika berjumpa itu pun Bunyamin pun tak kenal buka Yusuf. Maksudnya Yusuf je yang kenal Bunyamin. Maksudnya kecil lah. Kecil. Jadi kemungkinan kalau dia bawa Bunyamin lagi tak logik kot. Lagi tak logik bawa bermain. Mungkin itu semua andaian saya lah. Cuma fokusnya kat sini memang Yusuf alaihissalam untuk dibawa keluar. Tapi kita tahu mungkin juga kalau berdasarkan pada ayat Nabi Yusuf nanti,
Bunyamin pun sama juga. Ada juga kegiatan-kegiatan jahat yang dilakukan ke atas dia. Mungkin dari segi emosi ke perasaan, sebab dia tak semestinya fizikal. Kadang penderaan mental itu lebih menyebabkan kita derita, dan itu sendiri dialami oleh Nabi Allah Yaqub AS sampai buta mata dia, sampai putih mata dia. Saya tak tahu ada orang belajar ilmu perubatan kat sini, boleh ke kita menangis sampai buta? First yang saya tahu lah, sebelum saya baca Quran, saya tahu Kasim Selamat lah pernah berlaku benda ni. Dia cucuk mata. Tak, bukan. Dia menangis, ibu mentua dia menangis sebab dia tak boleh, dia dipisahkan dengan isteri dia. Oh, saya pakar cerita-cerita dia. Sila rujuk saya. Itu last kali. Dia first time kan dia nak kahwin, siapakah? Ahli muzik. Ten. Kan betul kan? Lepas kisah ahli muzik kan, dia menangis, isteri dia hilang apa-apa. Kan mak mentua dia bawa lari kan isteri dia. Kan orang terpaksa duduk bawah. Keluar cerita Piramli balik. Itulah. So soalan dia adalah, adakah dia boleh buta? Siapa yang ambil ilmu perubatan? Ada student ke? Mungkin dia mungkin sebenarnya dia buta bukan sebab menangis, atau mungkin juga sebab terlampau sedih lah. Sebab penderitaan yang dialami oleh Nabi Yaqub ni sangat lama. Ketika dia kecil sampailah ketua, dan abang-abang dia pun masih lagi menghentam bapak dia ni dari segi sudut emosi. Nanti kita akan tengok betapa dah dekat, dah tua pun kena hentam lagi, dah buta pun kena hentam lagi. Tak cakap, tak cerita. Tapi lamalah. Sebab itu daripada kecil sampai ke dewasa. Dan hilang anak dengan anak mati kena bunuh, penderitaan lebih besar ialah hilang anak. Kita tengok saya dalam TV betapa mak ayah ni, kita lihat yang lebih sugul ialah orang yang kehilangan anak, berbanding kepada yang tahu anak dia mati lemas ke apa, sedih juga. Tapi dia tahu dah apa nasib anak dia, tahu dah mati. Ini anak perempuan yang hilang, kok dijual orang kat Thailand ke apa semua. Kita pun tak tahu apakah nasib dia besar. Itu sangat besar impak dia kepada Nabi Yaqub AS dan kepada siapa saja pun yang mengalami dia. Semoga Allah lindung kita daripada perkara-perkara itu. Kalau anak mati pun kita tak nak juga. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu dia balik bertemu dengan Allah SWT. Bukan kita minta lah, tapi tahu apa penghujungnya. Yang ni tak ke mana. Dia duduk dengan ayah dia, kalau kata 6, 7, 8 tahunnya, lepas tu the rest is bukan dengan dia. Tidak diketahui ke manakah dia pergi. Hidup ke, jahat ke, memompak orang ke, kena jual dengan orang ke, tangan kena pergi minta sedekah ke apa-apa. Yang itu sangat menderita. Yang itu cara kita lihat kepada surah ni, baru kita faham penderitaan Nabi Yaqub ni sangat-sangat berat. Kita tak rasa berat sebab kita tahu apa berlaku kepada Yusuf. Lah, Yusuf selamat jadi menteri. Bapa dia tak tahu. Allah tak cerita kat dia. So ujian besar kepada Nabi Allah Yaqub. Itu cara kita melihat. Memang kalau boleh nak menangis lah saja je. Mental torture. So kita nak lihat betapa penderitaan dia. So awal-awal pun Nabi Yaqub dah rasa macam tak boleh lah. Ya. Itulah saya kata, sikap seorang Nabi tu, ada benda yang dia tahu adalah urusan Allah SWT. Ada benda dia biarkan, kata sunatullah tu berjalan seperti mana yang Allah mahu. Dia berterima segala ujian. Dia tahu itu ujian. Sebab tu beza Nabi tu dengan kita. Sebab tu ujian yang paling berat, kata Nabi Muhammad SAW, adalah yang dikurniakan kepada para Nabi dan Rasul. Kemudian orang-orang yang mengikuti dia lah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Tapi dia ikut Allah uji manusia tu sesuai. Itulah Nabi Yaqub. Boleh je Nabi Yaqub angkat tangan, ya Allah sembuh aku sudah. Tapi tak, dia melalui. Kita lain lah, kalau kita minta lah. Itu beza. Dan itu juga bukti menunjukkan wahyu tak turun sesuka hati Nabi. Dia tak boleh tanya, ya Allah apa jadi? Allah jawab, tak boleh. Dia tak berlaku begitu. Sebab tu Nabi Muhammad, kita cerita surah Kahf kita dah lalui sebelum ni, esok aku bagi tahu kau berlaku, aku akan jawab mengenai Zulkarnain apa, tapi tak datang. Sebab Allah nak bagi tahu kat kita, Nabi tak boleh nak keluarkan malaikat itu suka-suka hati je.
Even ada pernah riwayat mengatakan Nabi sendiri pernah tanya kepada malaikat Jibril kenapa lama tak datang semua. Dia kata urusan aku adalah urusan daripada urusan Allah SWT. Dan surah Inna Anzalna tu kan, malaikat turun dengan apa? Dengan izin Allah SWT. Bila Allah kata turun, baru dia turun. Tanyalah macam mana pun, dia tidak akan turun kalau Allah tak nak ambil tahu. Sebab benda ni kena dilalui oleh untuk Nabi. Sebab apa? Nak merealisasikan mimpi tu tadi. Dia kena situ. Kalau tidak nanti dia jadi macam mungkin dah tahu kat Mesir, kok bapak dia pergi ambil lah. Takkan nak biar anak pergi Mesir melalui susah. Jadi mungkin dia akan menyebabkan takdir itu tidak berlaku. So untuk membiarkan takdir itu berlaku, so Yakub kena mengalami apa yang dia alami, dan Yusuf akan mengalami apa yang dia alami. Semua sesuai dengan qada dan qadar ketentuan Allah, sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So dia kata, Yakub kata sungguhnya pemergianmu bersamanya sangat menjadikan aku bimbang dia dimakan serigala tu, sedangkan kamu leka daripadanya. Ini antara ayat-ayat yang sarkastik lah untuk orang yang memahami serigala tu, ataupun nanti orang-orang yang lelai. Tapi menyebabkan abang-abang ni mungkin daripada awal kita nampak ketumbesaran dia tak menjadi sangat. So dia kata qalu, dia menjawab pula, la'in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, serigala tu makan dia, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian kamilah orang-orang yang rugi. Dia guna perkataan yang sama Nabi Yusuf cakap. Dia tak tanyalah serigala tu yang mana lah. Dia kata, kalaulah dia ni kena makan dengan segala tu yang bapak cakap tu, yang segala tu, dia pun tak fikir segala tu yang mana bapak dia kenal segala. Ada tanda ke? Wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Kalau begitu kami kumpulan usbah yang sesungguhnya inna kami idzan jika demikian la khasirun, benar-benar orang yang rugi. Bahasa sebenarnya kami ni berapa orang? 10-11 orang. Dah besar-besar lah ke dah, boleh kerja. Kalau kami tak boleh nak lawan seekor serigala, kodi lah kami, koman lah. Tak boleh pakai, tak guna kami hidup. Jangan panggil kami laki lah, cik. Dia cakap macam lah, seolah dia nak cakap ke ayah dia, bahasa dia kasar dia, jangan hina kami lah. Come on lah dad, jangan buat macam ni. Takkanlah kami tak boleh jaga adik kami yang seorang ni, yang kami sayangi ni kan. Kan dia cakap kan, dia nak biar Yusuf bermain-main. Jangan biarkan Yusuf ni terkurung dalam rumah, duduk kat ketiak ayah je kan. So mereka pun cuba meyakinkan Nabi Yakub. Walaupun sebenarnya Nabi Yakub tahu apa yang akan berlaku, boleh agaklah apa yang akan berlaku. Inilah tanda perpisahan dia dengan Nabi Yusuf. Tapi dia cuba juga sebagai manusia cuba berikhtiar. Tak adalah tiba-tiba Nabi Yakub tak apa-apa. Tak, dia cuba juga argue. Mungkin tak banyak yang dia boleh buat, sebab mungkin dia pun dah berusia. Jadi kalau dia halang secara direct, mungkin akan menimbulkan konflik-konflik yang lain pula. Dan kita tahu mungkin Nabi Yakub ketika dia bergantung kepada anak dia ni untuk cari kehidupan, cari barang. Jadi kalau dia buat hal, mungkin anak-anak bogok, tak nak kerja ke apa, jadi menimbulkan masalah yang lebih besar. Jadi Nabi Yakub terpaksa juga membiarkan suasana itu berjalan seperti keluarga yang lain, keluarga normal yang lain lah. Dia boleh bawa lah patutnya adik dia jalan. Kemudian kita tak dengar pun ada kebenaran yang diberikan oleh Nabi Yakub kat sana. Tak ada kat sana kan. Terus saja scene itu ditukar ke? Ya ke ada? Terus saja pergi ke scene di hutan lah. Ya, scene di luar rumah. Dia mengapa? Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat untuk masukkannya ke dalam telaga. Sekarang kita dah jelas bahawa mereka dah sepakat untuk campak Nabi Yusuf ni ke dalam telaga. Apa yang menariknya sini, Allah kata wa auhayna ilaihi latunabbi bi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Maka ketika mereka bawanya dan sepakat untuk masukkan dia ke dalam telaga,
kami wahyukan kepadanya. Tak tahulah telaga buta ke telaga celik ke. Kalau telaga buta ni telaga tak ada air. Kalau telaga celik ni telaga ada air. Tapi kalau kita nak meliarkan sikit akal kita, saat kita lihat ada orang nak ambil air. So agaknya ada air lah kot. Taklah macam cerita Piramli tu kan. Oi, Mambang. Mambang tengah borak, cucuk tangan sini, cucuk tangan sini. Yang ini cerita macam tu juga. Dia bawa ke sana. Tapi saya selalu sebut Piramli, sebenarnya saya orang yang sangat kagum dengan kebijaksanaan Arwah Tan Sri Piramli ni. Antara yang dia buat ialah macam kisah Tiga Abdul. Kalau kita tengok, tak tahulah dia rujuk daripada surah Yusuf ke, dia pun dah tak ada. Kawan-kawan yang rapat Aziz Sattar pun dah tak ada untuk kita tanya. Tapi kita tengok macam mana dia buat adalah macam mana dia perdayakan abang-abang dia tak terus maafkan abang-abang dia. Dia humiliate lah kalau kita. Kenapa dia buat macam tu? Sebab ada jenis orang yang memang kena macam tu. Baru hati dia akan berubah. Itu yang nanti Yusuf akan buat ke abang-abang dia. Macam mana dia buat? Dia letak barang. Dia tak terus cakap, aku ni Yusuf sebenarnya. Mungkin dia akan, orang kata kejut, orang akan minta maaf juga, tapi dia tak memberi impact yang besar. Sebab kita tengok abang-abang dia ni sampai ke tua pun, bapak dia tua pun, dia masih lagi yang kata cakap benda yang sama kat ayah-ayah dia. Nampak macam tak berubah secara 100% lah. So ada benda yang kena kita tengok dalam movie pun buat. Kalau tengok cerita Piramli je, buat benda tu dalam Tiga Abdul tu. Kata saya tak silap lah. Menunjukkan adanya kajian-kajian. So itu menunjukkan bahawa kisah Nabi Yusuf ni kisah yang terbaik. Dia boleh di media kan, boleh dieksploitkan kisah cerita ni bawa kepada kisah-kisah yang lain. Saya banyak benda sebenarnya saya nak bincang pasal surah Yusuf ni. Kita boleh bagi cepat pasal anak. Sebab satu-satu ayat tu, macam contoh bila Nabi Yusuf pertahankan diri dia, apa perkataan dia guna. Dia tak macam kisah Melayu yang lain. Saya akan cuba, berilah saya peluang untuk memberi penjelasan. Kita pun cakap je lah. Dia bagilah aku peluang apa tu, jadi panjang lah cerita. Kenapa kau tak cakap je? Kita bilang kan Nabi Yusuf tak macam tu. Dia terus bagi tahu, aku tak bersalah. Dia terus tegas. Ada karakter. Tak seperti kisah-kisah Melayu kita, hero-hero lembik kita yang penuh air mata. Tak apa, nanti kena chop. So maka ketika mereka bawanya, falamma dhahabu bi, maka ketika mereka bawanya, wa ajma'u, sepakat. Yang tadi yang kata bunuh atau ni pun sepakat. Semua akhirnya sepakat, ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub, dan mereka masukkan ke dalam ghayabatil, dalam kegelapan sebuah telaga. So Allah kata, wa wahayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Maka datanglah, setengah pendapat mengatakan datang wahyu, ada yang mengatakan datang ilham, sebab permulaan kepada dia untuk menjadi nabi. Dia belum jadi nabi lagi, tapi seolah apa, ramalan awal yang mengatakan dia jadi nabi. Wallahu a'lam. Tapi yang pentingnya disampaikan kepada Nabi Yusuf ketika itu perasaan tenang yang mengatakan bahawa kelak engkau pasti akan ceritakan perbuatan ini kepada mereka. Sama ada dia datang dalam perkataan seketul macam tu, atau dia datang dalam perkataan dia rasa tenang lah. Dia rasa tenang, satu hari nanti mereka akan kau akan ceritakan balik perbuatan ni kepada mereka. Seolah-olah ada rasa begitu, atau memang turun wahyu kat dia. Turun wahyu kalau macam ni, cakap engkau kelak pasti akan ceritakan perbuatan ini kepada mereka. Sedangkan mereka takkan sedar. So Allah sendiri pun dah hint kat kita, satu hari nanti Yusuf ni akan selamat. Ya, hero kan movie. Cerita ni kata Nabi Yusuf ni akan selamat, dan dia sendiri akan cerita kepada abang-abang dia perbuatan ni dalam keadaan abang-abang dia tak sedar pun yang di hadapan dia ni adalah Yusuf alaihi salam. Jadi apa yang mereka jadi dah diberitahu dengan awal, menunjukkan bahawa setengah pendapat mengatakan bahawa Nabi Yusuf dah jadi nabi lah ketika ni. Dapat wahyu dah. Ada yang kata ilham, ada yang kata wahyu. Berbezalah pandangan. Etik. Boleh tak? Wallahu alam. Kita kata tengok Isa alaihissalam, dikatakan setengah pendapat mengatakan jadi rasul ketika baby pun. Sebab apa dia cakap, bahasa dia kata inni Rasulullah, dia katakan. Jadi usia tu
kadang-kadang dia biasanya lihatnya biasanya Nabi-Nabi berlaku 40 tahun macam tu, macam Nabi Muhammad. Tapi ada juga mungkin juga yang Allah boleh break lah yang benda tu. Macam kita lihat kepada Nabi Isa tu sendiri. Tapi ada juga cakap tak, itu cuma pemberitahuan daripada baby tu je. Isa tu bagi tahu nanti aku akan jadi Rasul. Ada juga yang mendapat yang gitu. Wallahu alam. Yang penting sudah dia dewasa dia akan jadi Rasul lah. Yang penting apa yang disampaikan di sini ialah bahawa Yusuf akan selamat. Yusuf akan capai satu kejayaan seperti mana yang diramalkan oleh Yakub tu. Walaupun Yakub tak ramal secara ni, Yakub bukan ramal perkataan yang tak berapa baik lah. Dia takwil. Dia takwil mimpi tu. Dia kata kamu akan jadi orang yang baik semua. Dia dah tahu dah bahawa benda ni akan berlaku dengan baik. Walaupun dia tak cerita direct, tapi kita tahu bahawa Yakub yakin bahawa mimpi itu adalah mimpi yang benar-benar datang daripada Allah SWT. Seperti mana kita tadi, Nabi Muhammad sendiri kata ada mimpi yang merupakan khabar gembira. Untuk kita terus hiduplah, bagi kita semangat. Sebab tu dalam Quran selalu kata apa, dalam surah tu kata apa, setelah keburukan tu pasti akan ada kesulitan kan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah keburukan tu pasti akan ada kebaikan itu. Dia kena ada ni. Setelah keburukan itu pasti ada kebaikan itu. Umar bin Al-Khattab dia tafsirkan sebagai bahawa setiap kali kesusahan akan ada dua kesenangan. Sebabnya dia guna perkataan bila kesusahan dia tak ada al. Sorry. Bahasa kesusahan dia ada al. Dia ada al. Bila kesenangan dia tidak ada al. Fa inna ma'al usri yusra. Kesenangan kata pada kesusahan itu akan ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Pada kesusahan itu akan ada kesenangan. Menunjukkan bahawa kesusahan yang sama akan ada banyak sebenarnya